Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak belajar satu hadis yang berkaitan tentang yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Sebelum kita meneruskan pembelajaran, pastikan nanti kita tahu apa yang dimaksudkan dengan hadis dan apa kepentingannya. Kemudian kita boleh membaca hadis dengan betul dan menyatakan terjemahan hadis dengan betul. Jom ikut saya baca hadis ini. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Maksudnya, daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Ya, inilah yang dimaksudkan yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Apakah yang dimaksudkan dengan hadis? Hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Kenapa hadis sangat penting ya? Hadis penting kerana hadis sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Dah tahu kan apa maksud hadis dan kepentingannya? Lepas ini, kita akan dapat menghuraikan kesan mengasihi orang yang lebih muda dan menghormati orang yang lebih tua dengan tepat. Kemudian, kita boleh menyenaraikan ciri orang yang beradab dalam pergaulan dengan betul. Jom kita lihat adab mengasihi orang muda. Di dalam buku teks ini, adab mengasihi orang muda di dalam kotak yang berwarna pink. Yang pertama, berbicara dengan nada yang mesra. Contohnya, kita sebagai orang dewasa hendaklah mesra bercakap dan tidak terlalu sombong dengan anak-anak muda. Yang kedua, mewujudkan hubungan baik dengan orang muda. Contohnya, bertegur sapa ketika berjumpa, memberi salam dan bertanya khabar. Tidak perlulah kita menunggu mereka menegur kita dahulu. Kadang-kadang mereka juga tak perasan keberadaan kita di situ. Yang muda pula, bila dah nampak, janganlah buat tak tahu. Ketiga, menasihati dengan kata-kata yang baik. Jangan gunakan kata-kata yang kesat. Sekiranya yang muda telah membuat kesalahan, nasihati mereka dan bukannya mengutuk perbuatan mereka. Yang keempat, melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Dan yang kelima ialah menunjukkan contoh teladan yang baik kepada mereka. Di dalam buku teks ini, adab menghormati orang tua ialah berada di dalam kotak warna kuning. Kita lihat yang pertama, iaitu memanggil dengan panggilan terhormat. Panggillah mereka dengan panggilan yang disenangi oleh mereka. Yang kedua, meminta nasihat dan bimbingan. Sekiranya kita menghadapi sesuatu masalah, eloklah meminta nasihat dan bimbingan mereka dahulu. Yang ketiga, memberi salam apabila berjumpa. Yang keempat, sopan santun dalam berbicara. Yang kelima, taat kepada orang tua selagi kita tidak melanggar perintah Allah. Yang keenam, mendahulukan orang tua dalam segala hal. Yang ketujuh, ringan tulang untuk membantu dan tidak perlulah tunggu disuruh oleh mereka. Lagi baik jika kita yang menghulurkan bantuan terlebih dahulu. Dan yang ke-8, bersikap lemah lembut dengan mereka. Ini pula kesan mengasihi orang yang lebih muda. Yang pertama, kita akan lebih disayangi dan dihormati. Keluarga juga akan hidup bahagia. Yang ketiga, masyarakat hidup aman. Yang keempat, orang muda lebih sopan. Dan yang kelima, wujud kerjasama dalam semua urusan. Yang ini pula ialah kesan menghormati orang yang lebih tua. Yang pertama, wujud kasih sayang antara yang muda dengan yang tua. Yang kedua, kehidupan lebih diberkati. Yang ketiga, memperoleh ketenangan jiwa. Yang keempat, dikasihi Allah dan Rasul. Dan yang kelima, kehidupan masyarakat lebih harmoni apabila yang muda dan yang tua sama-sama menghormati antara satu dan lain.
Kita akan dapat melihat kesannya apabila kita mengamalkannya. Ayuh semua, kita amalkan adab ini di mana-mana jua kita berada. Sebelum mengakhiri sesi ini, cuba kamu lihat apa yang berlaku pada gambar tersebut. Ini tidak sepatutnya berlaku. Kita lihat si muda kelihatan seperti ketakutan. Adakah yang lebih tua daripada dia mengeluarkan kata-kata kesat ataupun mengugut? Okey semua, nanti kita boleh sambung perbincangan kita ini dengan guru-guru dan juga rakan-rakan. Kita berjumpa lagi di lain sesi. Bye semua. Assalamualaikum.